Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Liana Nur Atira binti Kamaluddin dari kelas DHF1A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang etika dan peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kehidupan yang beretika dapat memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Menurut Saravanam 2018, etika didefinisikan sebagai satu set peraturan yang berkait rapat dengan nilai-nilai moral serta norma iaitu kebiasaan. Apakah maksud peradaban? Peradaban berasal daripada perkataan adaba yang bererti tingkah laku atau tata susila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Etika dan peradaban yang perlu ada pada individu ialah yang pertama, bersikap jujur. Dengan bersikap jujur ini, kita dapat mengeratkan hubungan dengan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain. Contohnya, kes kecurian yang berlaku akan dapat diselesaikan apabila seseorang itu jujur. Yang kedua, bersopan santun. Sikap sopan santun ini perlu diterapkan sesuai dengan tuntutan lingkungan setempat. Selain itu, dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ia merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi seharian. Contohnya, bertingkah laku yang baik, berbicara dengan lemah lembut dan berkata jujur. Yang ketiga, penerapan sistem kepercayaan dan agama. Di Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan agama Kristian. Agama dapat membentuk keteguhan peribadi dan menerapkan unsur-unsur positif dalam diri penganutnya serta mengajar penganutnya untuk memelihara kehormatan dan kesucian agama. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, etika dan akhlak yang ditonjolkan adalah lambang kepribadian dan kesucian hati seseorang. Kepentingan etika dan peradaban ialah membantu kepada pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan kedamaian hidup. Selain itu, tidak akan melakukan perkara yang akan melanggar norma masyarakat serta dapat membina sasiah diri ataupun kepribadian yang baik. Berikutnya ialah etika dan peradaban yang perlu ada pada keluarga. Yang pertama, hubungan yang baik antara ibu bapa dan anak-anak iaitu berkomunikasi dengan baik seperti menggunakan intonasi yang lembut. Selain itu, mendengar luahan anak-anak ketika mereka susah, sedih atau ingin meluahkan segalanya serta meluangkan masa bersama-sama dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti berkelah, berjoging dan sebagainya. Yang kedua, bertanggungjawab. Ibu bapa menjadi teladan untuk anak-anak. Contohnya, apabila ibu bapa mengajar bahawa mencuri adalah satu kesalahan, maka ia akan membentuk asas etika pribadi anak mereka. Bab kata pepatah, anak umpama kain putih, ibu bapa lah yang bakal mencorakkannya. Yang ketiga, hormat menghormati. Sikap hormat juga perlu diterapkan dalam sesebuah keluarga. Sikap menghormati ini tidak hanya berlaku untuk orang yang usianya lebih tua sahaja, tetapi setiap insan perlu ada sikap ini agar dapat menimbulkan suasana yang harmoni di dalam rumah. Contohnya, menjaga privasi anggota keluarga, menjadi pendengar yang baik dan saling bertegur sapa antara satu sama lain. Kesan etika dilaksanakan dalam peringkat keluarga. Yang pertama, masalah sosial dapat dikurangkan. Yang kedua, dapat membina negara maju. Yang ketiga, menghasilkan generasi muda yang cemerlang. Untuk kesimpulannya, etika dan peradaban perlu ada pada setiap individu, keluarga, komuniti maupun masyarakat. Hal ini penting untuk membolehkan generasi muda pada masa akan datang lebih bertamadun. Secara tidak langsung, negara kita akan maju dalam aspek sosial dan ekonomi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Amran dari kelas DHF 1A. Pemegang saya ialah pemegang kad nombor matrik iaitu 17DHF21F1059. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan iaitu daripada subjek MPU 21032 iaitu penghayatan etika dan peradaban. Tajuk yang bakal saya bentangkan hari ini ialah etika dan peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga. Untuk pembentangan ini terdapat 4 bahagian yang perlu saya bentangkan iaitu pertama sekali iaitu pengenalan, yang kedua iaitu peradaban yang perlu ada pada individu, yang ketiga iaitu peradaban yang perlu ada pada keluarga dan akhir sekali iaitu pada kesimpulan. Okey, mari kita mula daripada pengenalan kepada etika dan peradaban. Etika dan peradaban amat penting dalam masyarakat dan dititikberatkan dalam kehidupan harian. Selain itu, etika juga dikenali sebagai peraturan dan prinsip yang menentukan sama ada perlakuan itu betul ataupun salah. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat, resam, kebiasaan dan budi pekerti. Seterusnya, peradaban juga menurut Konjaraningrat menyatakan peradaban ialah sebahagian daripada unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah. Contohnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan dan kepandaian menulis. Peradaban menunjukkan keadaan serta kemajuan pada kehidupan seseorang dan perlu disemai dalam setiap keluarga pada hari ini. Maka jelaslah bahawa etika dan peradaban dapat menentukan sama ada sesuatu itu betul ataupun salah, supaya individu dan keluarga yang lebih baik pada masa kini dan pada masa akan datang serta boleh dijadikan ikutan dan menjadi agar memberi aura positif pada orang sekeliling. Seterusnya, kita akan berpindah pada slide yang seterusnya iaitu peradaban yang perlu ada pada individu. Untuk slide ini mempunyai 3 isi, huraian serta contoh. Peradaban yang perlu pada individu. Yang pertama, kita perlu menerapkan sikap tanggungjawab. Sikap tanggungjawab didefinisikan sebagai kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Contoh yang dapat diberikan ialah tidak membahayakan diri dengan melakukan aktiviti yang mengancam keselamatan diri, seperti melibatkan diri dengan kegiatan lumba haram di lebuh raya. Kerana perbuatan tersebut melambangkan sifat rakyat yang tidak bertanggungjawab dan tidak mematuhi undang-undang. Maka kesimpulannya, sebagai rakyat yang bertamadun, kita hendaklah menanam sikap tanggungjawab dalam diri sendiri agar insan yang dapat membawa manfaat dan tergolong dalam golongan moral insan pada generasi yang akan datang. Seterusnya, intipati yang kedua iaitu daripada peradaban yang perlu ada pada individu ialah menghayati dan mengamalkan sifat positif dalam diri. Sifat positif ni bukan sahaja mendatangkan kebaikan terhadap orang sekeliling, malah membentuk kepribadian individu yang baik dari segi pemikiran dan rohaniah. Sifat-sifat positif amat digalakkan untuk diamalkan oleh semua lapisan masyarakat sama ada di usia yang muda maupun yang sudah berwarga emas. Menghayati sifat positif dapat dibuktikan dengan kelakuan yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengguris hati apabila berbicara dengan orang sekeliling. Kesimpulannya, jelaslah bahawa rakyat Malaysia berjaya menghayati dan mengamalkan sikap positif yang telah diterapkan oleh ibu bapa mereka di rumah dan juga guru di institusi pengajian tinggi masing-masing. Seterusnya iaitu isi yang ketiga iaitu kewajipan dalam menuntut ilmu. Ilmu dari segi bahasa ialah merupakan perkataan Arab iaitu alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya.
Menuntut ilmu seperti belajar bersungguh-sungguh bukan sahaja menjadikan seseorang itu mahir dalam sebuah bidang yang diceburi, malah boleh dijadikan sebagai aset negara sama ada bidang pendidikan atau perkhidmatan dalam membentuk sebuah negara yang maju. Kesimpulannya, menuntut ilmu sudah menjadi kewajipan ke atas semua manusia tidak kira agama, bangsa dan taraf seseorang kerana ilmu itu luas dan layak dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Slide seterusnya iaitu peradaban yang perlu ada pada keluarga. Isi yang pertama iaitu ibu bapa sebagai suri teladan kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana anak-anak yang berusia setahun jagung memang sudah mencontohi kelakuan dan tindak tanduk orang dewasa. Sekiranya ahli keluarga yang lebih tua mempunyai sifat yang baik, semestinya perbuatan kelakuan ini dapat diikuti oleh anak-anak kerana bab kata pepatah Melayu, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sebagai contohnya, sekiranya ahli keluarga yang lebih dewasa gemar membaca buku atau bahan-bahan yang berilmiah, sudah pasti anak-anak yang melihat akan menurut perbuatan tersebut kerana telah dididik dalam suasana yang demikian. Kesimpulannya, anak-anak yang sering mencontohi sikap ibu bapa yang baik tidak akan sesekali menconteng arang atau menjatuhkan maruah keluarga. Tegasnya, ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak dari zaman ke zaman. Isi yang kedua iaitu amalan hormat menghormati. Istilah hormat membawa maksud pandangan yang tinggi terhadap seseorang yang memberikan layanan yang penuh sopan dan hemah kepadanya. Kita perlu mengubah mentaliti masyarakat bahawa sikap hormat menghormati melibatkan semua pihak dan bukan sekadar golongan muda kepada tua, malah golongan tua juga harus menghormati golongan muda. Keadaan ini mampu menimbulkan rasa harmoni dalam kalangan masyarakat. Tuntasnya, kita hendaklah hormat menghormati dalam kalangan masyarakat perlu dipupuk agar ia sentiasa segar dan terus diamalkan. Jika hilang rasa hormat, tidak mustahil negara ini akan menjadi kacau bilau dan berlaku pergaduhan di sana sini. Seterusnya iaitu isi yang ketiga untuk etika yang perlu ada pada keluarga, iaitu mewujudkan persekitaran bahagia. Tindakan ini boleh dilakukan dengan semaikan rasa kasih sayang terhadap keluarga dan adik-beradik kerana sesetengah remaja tidak mempunyai keluarga maupun adik-beradik dan mereka tidak berpeluang untuk merasai perkara itu. Remaja perlu menyayangi ibu bapa atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk membesarkan mereka. Selain itu, sebagai seorang remaja yang masih bergantung dengan pendapatan ibu bapa, perlulah menanam sikap ringan tulang dengan membantu ibu bapa seperti mengemas rumah, membasuh pakaian, membersihkan pinggan mangkuk sendiri dan buang sampah. Itu merupakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Bagaimana pula tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak, ya? Maka, tanggungjawab ibu bapa pula sekiranya melihat anak-anak berkelahi, ibu bapa hendaklah bantu anak-anak menangani masalah seperti perbezaan pendapat dan memahami perasaan anak dengan mendengar luahan mereka tanpa menyebelahi mana-mana pihak atau menyalahkan antara satu sama lain. Baiklah, sebelum saya menutup tirai untuk pembentangan hari ini, saya akan menyertakan dengan kesimpulan. Ibu bapa perlu membantu remaja membina hubungan yang positif dengan mewujudkan persekitaran yang positif melalui contoh dan teladan serta dengan menanamkan pengetahuan, nilai, sikap, tingkah laku dan kemahiran sosial yang positif. Konflik, pertengkaran dan pergaduhan sering terjadi. Tetapi hubungan positif antara adik-beradik dan ahli keluarga boleh ditingkatkan sekiranya ibu bapa memiliki kemahiran keibubapaan dan mempelajari teknik penyelesaian konflik. Bab kata pepatah Melayu, air yang dicincang tidak akan putus. Maka dengan itu berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya untuk menghuraikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurfaida binti Ambo Upo dari kelas DHF 1A.
Hari ini saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban yang perlu ada pada individu dan keluarga. Definisi etika dari segi etimologi, ethos, iaitu Yunani atau mores Latin yang bermaksud hukum, adat resam, adab, tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Definisi etika juga dari segi istilah bermaksud suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral, manakala definisi etika dari segi falsafah ialah berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik, jahat, benar, salah, tanggungjawab atau deti tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan. Seterusnya, definisi peradaban. Dalam bahasa Inggeris, istilah civilization paling meluas digunakan bagi merujuk kepada istilah peradaban atau tamadun. Perkataan civilis merujuk kepada memperbaiki tingkah laku yang kasar atau kurang sopan, menjinakkan dan menyelaraskan mengikut keperluan masyarakat. Ringkasnya, civilized bolehlah dikatakan sebagai keluar daripada kehidupan primitif atau berbarian kepada kehidupan yang mempunyai kehalusan akal budi dan kesopanan. Nampaknya, aspek tingkah laku atau moral lebih ditekankan dalam definisi civilization ini. Dari perspektif Islam pula, peradaban dikaitkan dengan perkataan umran, adab dan dinun atau dainun. Umran membawa makna harta, kawasan yang didiami berkembang subur dan maju, perhimpunan, melawat dan hidup berpanjangan. Istilah adab pula merujuk kepada jemputan ke sesuatu majlis. Adbun pula bermakna memperelok tingkah laku yang menunjukkan pemikiran dan roh. Tadbir adalah proses membentuk disiplin yang baik. Perkataan dainun membawa maksud kepatuhan, penyerahan cara hidup, pinjaman hakim atau pemerintah. Madinah, sebuah bandar yang ditadbir oleh hakim atau pemerintah. Etika dan peradaban yang perlu ada pada individu hari ini antaranya ialah amanah. Setiap individu perlulah mempunyai sikap amanah dalam diri. Hal ini menjadikan seseorang individu lebih dipercayai oleh orang lain. Sebagai contoh, apabila berada di tempat kerja, seseorang itu mestilah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pekerja, iaitu melakukan kerja yang diarahkan oleh majikan. Selain itu, bersifat adil. Berlaku adil merupakan sikap terpuji yang perlu dijunjung tinggi oleh masyarakat pada hari ini. Hal ini kerana seseorang individu yang bersikap adil akan mengambil sesuatu tindakan yang mengandungi kebenaran. Contohnya, apabila berada dalam suatu pertandingan, pengadil mestilah bersikap adil dan tidak berat sebelah bagi mengelakkan terjadinya perselisihan faham antara pemain. Selain daripada itu, bersopan santun juga haruslah diterapkan dalam diri seseorang individu itu untuk melahirkan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Misalnya, bercakap menggunakan bahasa yang sopan apabila berkomunikasi dengan orang lain. Kepentingan etika dan peradaban kepada individu ialah dapat menjalani kehidupan yang harmonis, sejahtera dan aman damai. Selain itu, dapat menjaga dan mengawal emosi apabila terdapat percanggahan pendapat atau perselisihan faham antara satu sama lain. Seterusnya, dapat melahirkan individu yang mempunyai sifat sabar, rasional, bertimbang rasa dan sebagainya. Dan akhir sekali, menjadikan seseorang individu sentiasa berfikiran positif dan dapat membezakan antara perkara baik dan buruk. Etika dan peradaban yang perlu ada pada keluarga antaranya ialah hormat menghormati. Sikap hormat menghormati sangat penting dalam sesebuah keluarga dan perlu diterapkan dalam kalangan ahli keluarga. Sebagai contoh, ibu bapa perlu saling menghormati antara satu sama lain dan menjadi role model kepada anak-anak. Apabila anak-anak melihat keharmonian antara kedua orang tua mereka, sudah pasti mereka juga akan meneladani sikap baik itu apabila berinteraksi sesama mereka, kerana bapa borek anak rintik. Anak-anak juga harus menghormati ahli keluarga yang lebih tua, iaitu kakak, abang, datuk dan nenek, agar dapat mengelakkan pertelingkahan daripada berlaku. Selain daripada itu, memberikan didikan agama dan moral. Didikan agama dan moral juga amatlah penting bagi membentuk etika dan peradaban dalam sebuah keluarga.
Hal ini disebabkan pegangan agama serta nilai moral yang kuat dapat membentuk nilai sasiah yang tinggi di kalangan generasi muda pada hari ini. Misalnya, ibu dan bapa perlu memberi didikan agama yang kukuh serta menerapkan nilai-nilai sasiah dan moral dalam kalangan anak-anak dari kecil lagi. Bak kata peribahasa, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Sudah terang lagi bersuluh, sebuah keluarga yang mantap dan harmoni akan dapat dilahirkan pada masa kini. Seterusnya, etika dan peradaban yang perlu ada pada keluarga ialah berkomunikasi dengan baik. Setiap ahli keluarga perlulah berkomunikasi dengan baik. Kedua-dua ibu bapa hendaklah bijak dalam melakukan pemilihan perkataan yang penuh hikmah semasa mendidik anak-anak mereka. Begitu juga apabila anak memulakan bicara dengan ibu bapa, perlulah dengan kata-kata yang penuh hormat dan intonasi yang lemah lembut. Hal ini secara tidak langsung akan merapatkan lagi hubungan antara sesama ahli keluarga. Sebagai contoh, setiap ahli keluarga amat memerlukan satu sama lain untuk berkongsi masalah yang dihadapi. Kesannya, perbuatan ini akan mewujudkan persefahaman, kepercayaan dan keyakinan antara ahli keluarga itu. Seterusnya, terdapat juga kepentingan etika dan peradaban kepada keluarga. Antaranya ialah mewujudkan rasa tanggungjawab yang tinggi dan saling menghormati antara satu sama lain. Misalnya, seperti yang ditegaskan oleh Muzaffar 1980, orang Melayu, Cina dan India menilai keluarga sebagai asas sebuah komuniti. Mereka menekankan nilai menghormati ibu bapa, orang tua dan orang yang bijaksana. Sebagai contoh, seseorang anak perlu menghormati ibu dan bapa mereka dan sentiasa mematuhi perintah dan larangan ibu bapa mereka selagi tidak melanggar peraturan agama tersebut. Selain daripada itu, dapat menghadirkan suasana mesra, aman, harmonis, kerukunan rumah tangga dan keutuhan kekeluargaan. Hal ini akan menyebabkan setiap ahli keluarga akan berasa lebih selamat dan bahagia apabila setiap ahli keluarga bertolak ansur antara satu sama lain apabila berlakunya konflik dalam sesebuah keluarga itu. Akhir sekali, dapat saya simpulkan bahawa etika dan peradaban merupakan sesuatu perkara yang penting kepada masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Etika dan peradaban merupakan satu amalan yang perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Etika dan peradaban yang baik dapat melahirkan insan yang unggul dan utopia. Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek ethos, merujuk kepada perlakuan seseorang, manakala menurut Arnold Toynbee dalam buku The Desecration of Civilization, peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Etika dan peradaban mempunyai banyak kepentingan dalam masyarakat kerana merupakan peraturan hidup yang perlu dipatuhi. Etika dan peradaban penting dalam membentuk panduan hidup seseorang, akhlak seseorang, melahirkan masyarakat yang harmoni, organisasi yang kukuh dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.